Datuk Seri Al-Fadil Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man, yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Tuan Ibrahim Tuan Man, yang merupakan Presiden Parti Islam Malaysia PAS. Ya, timbalan Presiden, saya tersebut Presiden hari Jumaat ni pula dia tak tahu. Nanti minta maaf, timbalan Presiden, belum Presiden lagi. Jadi apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah. Alhamdulillah Datuk. Selamat datang Datuk. Okay. Yang kedua, kita tampilkan yang berhormat Datuk Awang Hashim, merupakan ahli jawatankuasa PAS Pusat dan juga timbalan yang bertua PAS Kawasan Pendang, ahli jawatankuasa perhubungan PAS Negeri Kedah. Jadi sebagai orang yang kita anggap seorang yang begitu lantang di Parlimen, sering kita lihat secara live bagaimana aksi Datuk Awang Hashim. Hari ini kita berpeluang untuk bersama-sama dengan beliau. Jadi dengan tidak melengahkan masa, saya memulakan dengan Datuk Awang terlebih dulu, insya-Allah. Datuk Awang datang pada bersama kita di dalam kempen PRK Sempang Jeram. Alhamdulillah, kita ucap banyak terima kasih, khususnya kami warga Johor. Jadi pilihan raya DUN Sempang Jeram ini dan juga Parlimen Pulai kelihatan begitu sekali kontroversi lah. Orang kata suasana yang sangat panas dalam politik negara kita. Jadi bagaimana yang berhormat Datuk melihat suasana yang ada pada hari ini, terutamanya pilihan raya yang sangat penting ini, dan apakah pengharapan Datuk kepada rakyat di DUN Sempang Jeram dan juga di Parlimen Pulai? Dipersilakan Datuk untuk menyampaikan pandangan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pengundi-pengundi di Simpang Jeram dan juga pengundi-pengundi di Parlimen Pulai. Saya seterusnya khusus untuk mereka ini dan amnya untuk semua yang menonton, yang melihat, yang mengikuti program podcast kita pada pagi ini. Alhamdulillah, sempena dengan hari Jumaat yang mulia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia dan khususnya kepada pengundi-pengundi di DUN Simpang Jeram dan juga pengundi-pengundi di Parlimen Pulai. Alhamdulillah, untuk Simpang Jeram ini, Simpang Jeram ini, pengundi-pengundi Simpang Jeram telah kita beri satu tonjolkan seorang tokoh yang menjadi calon di Simpang Jeram ini, seorang doktor perubatan yang mana bertaraf seorang spesialis ataupun pakar. Pakar bedah. Beliau juga adalah seorang ahli jawatankuasa PAS Pusat dan mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi, pernah berpengalaman di Australia dan juga menjadi rojokan dalam bidang pembedahan vaskular. Ini kepakaran. Tak ramai yang dapat. Dalam negara kita ni tak ramai yang ada kepakaran dalam bidang ni. Kalau tak silap saya lebih kurang 20 orang je. Bukan kaling-kaling orang bukan kaling-kaling orang. Jadi kita kena tengoklah. Kaling-kaling ni pun satu perkataan yang kita kena, jangan silap sebut. Nanti jadi lain, jadi isu kontroversi pula nanti. Begitu begitu. Kena hati-hati. Kena hati-hati. Kaling-kaling tu dia dekat-dekat dengan satu perkataan lagi. Baik. Jadi oleh sebab itu, kita Perikatan Nasional ini telah menonjolkan seorang yang mempunyai daya fikir yang tinggi dan mempunyai istiqamah ataupun seorang yang mempunyai
orang kata apa, pribadi yang sangat baik dan sentiasa mempunyai pengaruh apabila diberi arahan dengan pemikiran beliau yang dalam organisasi ini sentiasa sami'na wa ata'na bila diperintah oleh peringkat pimpinan. Jadi ini satu pemikiran yang tinggi yang mempunyai tanzim organisasi yang sangat baik kepada seorang yang berpendidikan doktor ini, doktor perubatan. Jadi Apabila Setiausaha Agong menghubungi Dr. Mazri, Dr. Mazri kata, adakah ini cadangan daripada pimpinan pusat ataupun pandangan kepada dia, tawaran dan sebagainya. Kalau itu dia kata lebih baik orang lain lah. Ya. Tapi kata Datuk Taqiyuddin, ini adalah arahan. Kalau arahan saya tak ada pilihan. Sami'na wa ata'na. Masya Allah. ya, inilah satu pegangan yang sangat kita alu-alukan bila duduk dalam tanzim organisasi ini, sebab kita tahu beliau Dr. Mazri Yahya ni seorang yang mempunyai latar belakang kepakaran dalam bidang perubatan dan mempunyai pendapatan yang tetap dan kukuh. Ya, Gajinya kita boleh bayangkan, menganggarkan bila doktor pakar ni tak kurang daripada 50 ke 60 ribu sebulan. Itu Ya. minimum saya bagi Yalah, unjuran dia. baik. Jadi oleh sebab itu, kalau inilah pegangan seorang doktor yang mempunyai kedudukan kewangan, yang mempunyai kedudukan yang kukuh dalam ekonomi, tetapi bila diperintah oleh parti dalam organisasi ini, beliau menerima dengan penuh lapang dada kerana beliau tahu beliau adalah ahli organisasi Parti Islam Malaysia PAS. Segala keputusan pimpinan sami'na wa ata'na. Jadi tak banyak orang. Sebab tu kalaulah mereka-mereka yang tak ada pemikiran macam ni, dia akan tergelincir, akan terkeluar daripada parti, Ya. daripada organisasi PAS dan akan menjadi parti lain, sebab dia banyak pemikiran. Dengan tidak beristiqamah. Kerana kita lihat tarbiah-tarbiah yang diberi ini bukan semua masuk untuk diserap dalam pemikiran. Tapi kita dapati Dr. Mazri Yahya ni seorang calon yang mempunyai istiqamahnya dan sangat patuh kepada organisasi. Orang macam ni lah kita perlu pilih menjadi calon kita untuk memberi sumbangan kebajikan apatah lagi. Beliau seorang yang berlatar belakang perubatan. Jadi Datuk, amat rugilah kalau pengundi-pengundi ataupun rakyat di Sempang Jeram ni tidak mengambil peluang yang sangat baik ini memilih beliau. Ya, betul. Sebab saya setujulah kerana apa yang saya kenali, kami sama-sama dalam Jawatankuasa Agung PAS Pusat ini, kita melihat Dr. Mazri ni seorang yang sangat fokus kepada tugas dan tanggungjawab beliau sebagai ahli Jawatankuasa PAS Pusat. Jadi apabila sekiranya dipilih sebagai adun, dia lebih fokus bagaimana untuk nak membantu rakyat, yang terutamanya selepas pasca COVID-19 ini yang kita kata keseluruhannya menghadapi masalah ekonomi. Ya. Dengan barangan yang mahal, kehidupan yang standard of livingnya sudah meningkat, gaji tidak meningkat, pendapatan semakin kurang, anak-anak bersekolah ini. Jadi saya rasa Dr. Mazri Yahya seorang yang sangat prihatinlah dalam soal-soal kebajikan, dan beliau juga terlibat banyak dalam soal-soal bantuan humanitarian di dalam negeri dan juga di dalam luar negeri, sebelum ini dalam NGO. Ya. Terima kasih banyak Datuk. Itu pusingan yang pertama. Jadi kita beralih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS. Baru-baru ini Datuk Seri, apabila mahkamah mengisytiharkan pembebasan kepada Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, dan diikuti pula pada hari semalam Bong Mohtar pun bebas, siapa lagi, Peguam Fadil Faiz Fadil. Faiz Fadil pun bebas. Jadi apa yang Datuk Seri nampak
boleh dikaitkan dengan suasana pilihan raya di Sempang Jeram dan juga Parlimen Pulai, dan seterusnya bagaimana the future dan masa depan negara kita ni, kita melihat suatu yang sangat mencemaskan lah. Dan apakah sepatutnya rakyat memberikan penilaian terhadap perkara ini? Silakan Datuk Seri. Okey, terima kasih Fadil Ustaz Abdullah. Ini jadi moderator pula lain macam hari ni. Ceria lain macam lah. Baru Mungkin kerana pagi Jumaat kot. Baru nak cuba Baru jadi coba. moderator. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Awang Hashim. Ada 2-3 perkara lah. Yang pertama kita kena clear dulu tentang kes ni dia tak sama Ya. tak sama. Dan kita tak boleh blame kepada dalam kes Zaid Hamidi, kita tak boleh blame kepada mahkamah. Ya. Sebab ya. Hakim ni dia terikat dengan proses yang berjalan. Ya. So. Beza dengan Bom Mokhtar, Oh. beza juga dengan Faik Fadil. Ya. Bagi saya dalam kes Zahid ini ada 3 perkara. Yang pertama sekali kita pelik, kenapa keputusan dibuat di saat mana rakyat nak buat pilihan raya kecil. Ya. Kalau saya lah sebagai ahli politik, sepatutnya benda tu dibuat selepas pilihan raya. Selesaikan dulu. Selesai pilihan raya dulu. Sebab rakyat, dengan keputusan tu kita tengok momentum. Rakyat cukup marah. Ya. Kami bagi kita seronok Alhamdulillah lah. Ini bola tanggung. Ya. Siapa tak semih memang rugilah. Yalah. Yang besarnya begini. Rakyat petikai tak menyalahkan hakim. Sebab hakim terikat dengan proses. Kenapa pejabat penguasa negara, pendakwaan tidak meneruskan dakwaan? Ya. Sebenarnya jawapan kita dah tahu awal-awal dulu dah. Semua orang dah jangka. Dah jangka kenapa dia pakat dengan Banon, kenapa dia sampai digugurkan tokoh-tokoh, dia langgar perjanjian dalam MKT, dia langgar sumpah dia. Matlamatnya satu je, tentang kes dia, dan semua kita tahu. Ya. Dan saya rasa kita pun dah jangka bahawa hukuman dia akan digugurkan. Oh, betul. Saya rasa ramai orang dah menjangka ke arah itu. Ya. Cuma rasa peliknya kita duk bayangkan proses tu berjalan dan beliau dapati tidak bersalah oleh mahkamah. Ya. Tiba-tiba proses tu tidak berjalan begitu. Ya. Iaitu yang timbul kemarahan rakyat, kemarahan masyarakat antarabangsa. Rasa terkejut kenapa tiba-tiba pendakwa tak teruskan dakwaan sedangkan ada kes prima facie. Ya. Kalau tak ada kes, okey. Saya setuju dengan ulasan hakim bahawa kalau dah tahu nak tarik, tak nak teruskan, buat habis masa mahkamah je. Habis duit rakyat, habis masa, habis duit, habis tenaga. Tak silap saya, proses mahkamah dah lebih kurang 4 tahun ya. Ya, 4 tahun. berapa ramai dah saksi dipanggil. Sampai peringkat dah ada kes. Berarti kalau tiba-tiba saja pendakwa ditukar. Ini dah kita dah mula syak ada sesuatu. Ya. Kemudian dibuat keputusan pula di waktu mana Penguam Negara bercuti. Masya Allah. Peguam negara baru belum dilantik. Ya. Jadi arahan siapa? Bila Perdana Menteri buat kenyataan, dia tak campur tangan. Yalah, dia tak campur tangan. Tapi siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Cuba baca komentar. Ya. Bila kita sebut, kita demikian, kita baca komentar, ada kalau beribu komentar tu, siapa yang percaya? Jadi saya fikir isu besar kita ialah pendakwaan tak diteruskan. Ya. Tapi yang agak kita kena lihat juga, selain pada pendakwaan tak terus, jadi orang serang pejabat penguasa negara. Ya. Siapa harus keluar kenyataan? Penguasa negara bercuti, penguasa baru tak lantik. DAP desak supaya pejabat penguasa negara keluar kenyataan. Siapa nak keluar kenyataan? Siapa nak bertanggungjawab dengan kes ni? Sebab penguasa tengah bercuti dan penguasa baru belum lantik. Yang kedua, bila dia tidak dilepaskan, dia bebas tapi tidak dilepaskan. Ini maknanya UMNO tak berani, tidak akan berani buat kenyataan yang melawan. Nak tarik sokongan ke, nak apa. Sebab apa? Sebab kes dia masih lagi tergantung. Ya, Kalau dia lawan, angkat balik. Kalau dia cuba nampak nak lawan, kes dia boleh angkat balik. Boleh angkat balik. Boleh angkat balik sebab dia tak dilepaskan. Ya.
Maknanya bebas tapi tidak tak dilepaskan. tak Pelik lepas juga maknanya itu pelik. istilah tu. Kalau bebas betul, dia ada kuasa sebagai presiden parti. Ya. Sekarang ni bila dia lepas tapi tak dibebas, dia tak ada kuasa. Dia terpaksa follow je. Ya, ya. Walaupun kita kata parti besar, juta-juta pengikut, tapi kalau saya yakin dia tak akan berani. Ya, ya, ya. Ya. Jadi ini perkara kedua yang kita lihat. Ya. Dalam kes Bom Mokhtar, dia dibebaskan dan Ya. dilepaskan. Benar, proses mahkamah berjalan. Ya. Oh, betul. Uh, Ya. Dalam kes Faiz Fadil, dia dilepaskan tapi tak dibebaskan Tak juga. dibebaskan. Mana kes ni ada boleh diangkat balik. Boleh diangkat balik. Tapi saya yakin siapa nak angkat balik kes ni kalau kerajaan yang ada confirm. Ya, ya. Sebab tu mandat pilihan raya ni penting. Sangat penting. Sangat penting sebab satu dia hantar isyarat bahawa apakah kita terima apa yang sedang berlaku hari ni. Ya, yang kedua ialah soal keyakinan lah. Proses undang-undang ni dia ada proses dia. Bila tengah jalan pendakwaan tak terus, dia menyebabkan keyakinan orang luar, keyakinan rakyat kita pada sistem kita, bukan pada mahkamah ya. Ya, ya. Ini bukan kes mahkamah. Ya. Sebab mahkamah kita dah ada otoritas, tapi proses. Ya. Kenapa tiba-tiba, sebab tu saya rasa bangga bila, ialah contoh negara luar, misalnya Singapura, ada seorang menteri dia, baru dituduh, terus diminta berehat. Belum didakwa lagi. Belum di didakwa mahkamah. apa lagi. Baru disiasat. Baru disiasat, diminta berhenti, tangguh dulu hingga siasatan selesai, barulah dia akan balik semula. Maknanya ni tak diganggu. Tapi kalau dia kekal dalam waktu siasatan, sebab tu dia pergi dengan polis escort ke mahkamah, dia masuk mahkamah, hakim datang mahkamah pun tak ada escort. Ya. Ini malam Perdana Menteri. Ya. Jadi sebab tu bagi kita sangat tidak adil peraturan yang berlaku, proses yang berlaku. Tapi mahkamah terpaksa buat keputusan. Dah dia tak nak dakwa, mahkamah akan buat keputusan. Jadi saya fikir di antara dia mengikis keyakinan. Sebab pilihan raya bagi saya sama ada Dun Sipan Jeram ataupun Parlimen Pulai, dia betul-betul satu pilihan yang sangat tepat pada waktu yang nak tengok macam mana respon pengundi. Yang kedua yang akhir ialah tentang inilah peluang rakyat di Dun Sempan Jeram dan Parlimen Pulai memberikan signal. Ini peluang ya. Peluang. Satu lagi dulu waktu pilihan negeri dulu, Johor ni awal pada negeri lain. Mula Melaka, lepas tu Johor. Lepas tu Johor. Awal. Dalam keadaan mood perubahan gelombang Perikatan Nasional belum berlaku. Ya, saya. Jadi Johor ni dia tak rasa. Dulu dia tak rasa. Agak Tuhan nak bagi dia rasa sikit lah macam mana. Kalau gelombang tu dah sampai daripada Perlis, Terengganu kosong pembangkang. Perlis 1, Kelantan 2. Ya. Kedah 3. Takkanlah orang Johor. Ya Allah. Bangsa Johor ni bangsa yang bermaruah. Masya Allah. Bangsa ada harga diri. Bangsa yang tahu mana betul, mana salah. Dulu Datuk Seri, badai itu melanda bila sampai ke Johor, dia bertukar jadi angin sepoi-sepoi bahasa. Kali ini kita tak mahu begitulah. Kali ini kita tak mahu lah. Kita harapkan Johor bersama-sama dengan mood perubahan yang sedang melanda negara. InsyaAllah. Terima kasih Datuk Seri. Datuk Seri Tuan Ibrahim merupakan mantan Menteri Air dan Alam Sekitar. Betul? Ada air, okey. Ada air. Alam udara, okey. Okey. Jadi kita nak tanya Datuk Awang Hashim. YB Datuk Awang ni pun bekas Timbalan Menteri, mantan Timbalan Menteri. Jadi ada kata-kata yang menyebutkan ni kata-kata barat lah. Dia kata the politics is the games of possible. Jadi Datuk sebagai seorang ex-politician, sebagai ahli politik yang begitu lantang di parlimen, minta maaf lah Datuk sampai kena keluar daripada Dewan Rakyat sidang. Tapi maknanya bagaimana Datuk melihat politik negara kita ni? Maksudnya untuk sampai sanggup kena keluar Dewan apa semua itu memang
Saya rasa memang nak membela rakyat, kepentingan negara. Jadi Datuk ada prinsip yang dipertahankan. Jadi bagaimana Datuk melihat politik ni, adakah kalau dalam Islam politik ni bagus, bersih. Tapi bila politik ni diwarnai dengan berbagai-bagai perkara, ia sampai orang sebahagiannya takut dengan politik. Jadi silakan Datuk. Terima kasih. Yang berbahagia Tuan Moderator yang juga Pesuruhjaya PAS Negeri Johor, Ustaz Abdullah Hussein. Alhamdulillah. Saya sangat teruja bila disebut politik is a game. Sesiapa yang menganut Machiavelli politik, memang dia akan bergerak ke arah itulah. Sama juga dengan animal politik. Dia tak peduli kawan lawan, dia akan bertindak as long as dia mencapai dia punya objektif. Ini yang berlaku sekarang ni, macam suasana politik yang dikatakan panas. Kita perlu lihat puncanya di mana. Contoh, kerajaan PHBN baru ni mengumumkan untuk masukkan 40 hadis di dalam sistem pelajaran Malaysia hanya untuk orang Islam. Tiba-tiba mereka membenarkan rakan gabungan mereka, seorang yang bukan Islam, untuk mengumumkan ditarik balik 5 hadis 40 itu di dalam sistem. Kenapa? Ini yang mencipta kepanasan politik. Sepatutnya hak orang Islam, yang orang Islam lah. Kita tak pernah ganggu hak orang bukan Islam. Dan kita malah menghormati. Disebab itulah kita lihat pilihan raya kecil bagi Dun Simpang Jeram ini, pengundi-pengundi yang matang, yang mana agak balance di segi pola pengundi ini. Sama ada orang Melayu, bila sebut Melayu itu tentulah Islam di Malaysia. Bukan Islam seperti orang Tionghoa, orang India. Jadi dengan apa yang berlaku ini, cetusan-cetusan yang berlaku sehingga menimbulkan kepanasan politik ini, dicipta oleh pihak PHBN. Sebab mereka, gabungan mereka ini, gabungan yang bukan satu gabungan yang kogen dalam bahasa undang-undang ataupun kukuh. Sebab berlaku satu kolerasi selepas PRU 15. Masing-masing ada ideologi. Jadi tak sempat. Yang penting dapat kuasa dulu, PMAC menjadi Perdana Menteri. Itu yang paling penting. Itu yang penting. Tanpa melihat masalah-masalah yang mereka hadapi sekarang, mereka sedang menghadapi ideologi parti masing-masing. Saya sangat simpati kepada DAP. Gitu Sebab sekarang ni dia tak ada lagi dah prinsip perjuangan dia. Saya menulis dalam The Star kemarin. Saya menulis dalam The Star. DAP sekarang ni menipu pengundi-pengundi, terutamanya orang-orang Tionghoa, yang memberi kepercayaan perjuangan DAP ni hampir 100%. Dalam PRU, PRN, tiba-tiba DAP boleh mendiam diri, bersekongkol dengan apa yang berlaku ketika ini, termasuk keputusan-keputusan. Kalau kita melihat sepintas lalu, Datuk, pilihan raya 6 negeri tu, DAP tak terjejas, UMNO terjejas teruk. Maknanya gabungan tu, DAP masih dapat kepercayaan. Jadi kita simpati, kesian lah dekat pengundi-pengundi DAP ni. Sebab itu dalam PRK Simpang Jeram dengan Parlimen Pulai ni, kita harap orang-orang Tionghoa yang rasa tertipu dengan DAP, tidak ada lagi perjuangan mereka. Ramai pimpinan DAP yang telah mendiamkan diri kerana tidak setuju dengan corak perjuangan. Kerana DAP juga hanya melihat kepada kuasa untuk menjadi kerajaan, tanpa mereka pergi kepada perjuangan asal menentang kleptokrasi, sehingga sekarang disebut kakitokrasi apa semua ni. Kan? Di dalam kleptokrasi yang melaung masa kami dalam parlimen. Penggai lepas bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man masa tu, yang melaung, yang mengeluarkan kata-kata yang sangat ganas, sangat hina, mencerca kepada UMNO ini adalah DAP.
Oh, gitu. pembohong, pencuri, penyangak, Macam-macam. penyamun. Oh, segala-galanya. Segala-galanya dilunggukkan atas kepala UMNO pada ketika itu. Tapi kenapa bila sekarang duduk bersama dengan penyangak, penyamun, pencuri yang dikatakan Ya. oleh DAP dulu, Ya. sekarang ni bila mereka dah tidak ada lagi jati diri kerana bila mereka bersama, mereka juga terlibat dalam non-integrity ataupun yang benda yang unhealthy practice ini, Ya, yang ada yang mereka katakan kepada UMNO dulu. ya. Mereka boleh lupakan perangai yang tidak elok dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional pada ketika mereka berkuasa dulu. Ya. Yang ini yang perlu kita perjelaskan bahawa kita nak membina negara Ya. daripada tradisi kepada kerosakan yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional selama 60 tahun ini kepada prudent management, iaitu urus takbir yang baik. Yang ini yang kita sedang membina. Sebab tu kita panggil. Ya. Masa kita bersama dengan dalam kerajaan pakatan dalam Perikatan Nasional dahulu, Ya. kita bersama Nasional, ya. Muafakat Nasional di situ, Bersatu pun di situ, PAS di situ. Ya. Kita tak ambil mereka-mereka yang terlibat dalam unhealthy practice ketika Ya, ada saya- kes saya- sebagai masa kerajaan, kita tak ambil. Ya. Even pada ketika itu Zahid adalah Presiden UMNO. Walaupun dia Presiden UMNO, Presiden dia UMNO. tidak duduk dalam kabinet. Kita tak ambil dalam kabinet sebab kita nak dia bersihkan, dia pergi dululah, selesai masalah dia. Ya, ya. Masalah dia. Kita tak tuduh dia dan kita tidak Datuk Mak Maslan pun tak ada. tak ada. Yang mana ada kes semua kita tak ambil. Ya. Itu beza kita dengan kerajaan PHBN sekarang. Sekarang ni semua dia sapu. Ya, ya, ya. Ya. Dan malah JLC juga kita tak bagi mereka-mereka yang ada kes pada ketika itu. Ya, ya. Itu satu perbezaan dalam pengurusan pentadbiran negara masa ketika kita dalam Muafakat Nasional, dalam kerajaan Perikatan Nasional pada ketika itu. Tetapi mereka lah juga kerana perangai mereka yang tradisi, Ya. Morisi daripada 60 tahun itu jugalah menyebabkan mereka yang sangat pandai dengan tipu helah. Orang panggil sepak terjang politik, Ya. menjatuhkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin pada ketika itu. Kemudian mereka juga menjatuhkan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri. Orang mereka juga. Ya. Sehingga berlaku pilihan raya. Ini politik Machiavelli yang menyebabkan negara panas tadi ni. Ya, ya. Matlamat menghalalkan cara. Jadi kau tak peliklah apa yang berlaku sekarang ini sebab semua itu adalah haiwan politik. Oh, gitu. Yang ada sekarang ni semua termasuk PMX Syat itu. Ha. adalah haiwan politik. Sebab dia tak kira lagi dah. Tu Bagi kalau mereka. dalam Dewan Rakyat, Parlimen, kalau sebut perkataan tu, Saya tak pedulilah. tak boleh Saya akan sebut. sebut. Ini adalah semua sebab kalau manusia berpolitik macam disebut oleh yang bahagia Ustaz moderator tadi berkenaan dengan politik ini adalah bersih suci. Ya. Sebab tu madani ni disalahgunakan daripada kezaliman kepada keadilan yang diasaskan oleh baginda Rasulullah SAW bila menubuhkan kerajaan Ya. Madinah dengan adanya perlembagaan disebut Sahifah Madinah pada ketika itu. Jadi kita tidak menganiaya orang bukan Islam, orang Yahudi pun duduk di situ. Orang yang bukan Islam pada ketika itu menggabungkan dua puak Aus dan Khazraj yang berperang beratus tahun sampai tak tahu apa punca, tetapi bila wujudnya Islam Semua golongan mendapat ini keadilan. disatukan Semua disatukan. atas nama La ilaha illallah. Ya, ya. Dan akhirnya berlaku kedamaian. Berlaku ketidakadilan ini ditinggalkan. Ya, ya. Kezaliman ditinggalkan. Dan dia, orang kata-kata, fair and square for everybody Yes. under kerajaan Madinah pada ketika itu yang Ya. diketuai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ya, ya, ya. sebab tu siapa yang kata politik dengan agama tidak dipisahkan, saya tak mau jatuh hukum lah sebab saya bukan ustaz. Itu orang yang kena belajar lagi lah. Ya. Sebab nak dapat kuasa, nak melaksanakan apa perintah wahyu yang turun ini, kena ada kuasa. Ya, ya. Sebab itu Rasulullah SAW berpindah daripada Mekah ke Madinah untuk mendapat kuasa. Bila ada kuasa, baru boleh melaksanakan perintah Allah. Ya. Kalau tidak, manusia duduk dalam kejahilan. Ya, ya. Baik, baik. Ini Datuk itu. Seri. Okey, baik. Begitu hebat Datuk Awang berujak. Ini peluang kita pada pagi Jumaat yang mulia lagi berkat ini
Jadi kita beralih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Masalahnya yang kita lihat, yang selalu dibincangkan, pengundi Melayu kurang yang keluar mengundi. Maknanya peratusnya rendah. Ini salah satu sebab kita kalah tipis di Negeri Sembilan dan tempat-tempat lain lah. Pengundi Cina pula dalam suasana ni, mereka bukanlah dia melihat ke DAP tu, bukan semua orang Cina suka DAP sebenarnya, tetapi dia ada sentimen takut kepada Perikatan Nasional ni, ada sikit sentimen takut pada PAS yang dianggap ekstrim ke, mengganggu soal masa depan mereka. Dan jadi bagaimana Datuk kita nak Tuan Meraja, sikit saya nak tambah tadi ni. Ya saya. Boleh. Tambah dulu. Apa ni, sepatutnya yang kata 3R ni, religious. Tiga. Kita ambil tentang religious. Ya. Yang disalahgunakan. Patutnya kita boleh mengambil tindakan kepada PMX ni ataupun Perdana Menteri. Kerana menyalahgunakan perkataan Madani itu perkataan Quran. Al-Quran. Gitu. Begitu. Dia salah gunakan. Jadi bila berlaku tindakan-tindakan rival politik kepada lawan politik ini, itu adalah satu kezaliman. Dan kita tengok bila peruntukan untuk ahli-ahli parlimen pun dinafikan juga, itu adalah satu kezaliman. Kezaliman tidak ada berlaku dalam itu dalam Madani. Dan ini adalah salah guna kuasa. Ini maknanya yang boleh kita ambil tindakan menyalahkan agama, menyalahgunakan 8 bulan 9 bulan tak ada peruntukan. Tak ada sampai sekarang. Sekupang pun kami tak dapat. Ya Allah. Kami guna duit sendiri sekarang ni. Ya Jadi Allah. kita nak bagi tahu kata ini juga salah gunakan agama. Ini yang orang yang menjual agama. Menggunakan perkataan Islam, tiba-tiba benda yang bertentangan dengan Islam itu dilaksanakan. Ya. Ini juga kita boleh kata PMX ini adalah menyalahgunakan, mencemarkan agama, Ya. menjual agama. Sepatutnya badan ini tak ada benda kezaliman. Gitu Daripada kezaliman bergerak ke arah keadilan. Itu baru Madani. Tapi kita tengok sekarang Kadang ada orang kata yang Pelaksanaan. kita buat semua salah. Semua Yang salah. dia buat semua betul. boleh je. Bercakap bohong. Boleh je. Orang Betul. ciri-ciri orang munafik. Ya. Ada 3 perkara. Nanti saya minta Baik. yang berhormat Datuk Timbalan Presiden terang. Ciri-ciri orang munafik ada tak kepada kerajaan sekarang yang diketuai oleh Syekh Anwar Ibrahim ini? Terima kasih Datuk. Datuk Seri silakan. Okey, Ya, saya nak balik pada tadilah yang dibangkitkan isu peratuh keluar mengundi. Ya, saya. Kalau tengok pilihan raya negeri dulu lah, waktu Johor kali pertama, saya rasa masa itu peratuh keluar mengundi Johor dah 51%. Tidak ramai. Sudah ramai. Dia dua perkara. Pertama sekali, pengundi kita ni sebelum ini mereka mendaftar sebagai pengundi. Ya. Kemudian bila kita ubah peraturan, iaitu automatik daftar 18 tahun jadi daftar pengundi, Ya. menyebabkan sebahagian rakyat kita ni yang tak kisah ni, yang tak kisah politik. Ya. Nak betul. tanding ke, dia tanya ni bendera banyak-banyak buat apa kata dia. Macam tak minat, tak ambil tahu. Tak ambil tahu. Ni bendera banyak-banyak ni buat apa kata dia. Ada apa kata dia. Jadi maknanya dia bagi dia tak kisah. Jadi kalau kita tak mungkin sampai 100% lah. Yalah, betul. Sebab betul. kita tidak wajibkan mengundi. Betul. Kecuali negara mewajibkan mengundi. Macam di Thailand. Thailand dia wajib mengundi. Wajib Wajib. Mana-mana rakyat dia tak mengundi, Satu kesalahan. satu kesalahan. Semua kemudian kerajaan dia tak akan dapat. Oh, tu dia punya hukuman teruk lah. Kalau tak mengundi, rekod dia tak keluar mengundi, beasiswa tak dapat, anak dia kemudahan-kemudahan perumahan pun tak dapat, apa pun tak dapat. Di Thailand kita yang orang tua ni rakyat dapat pencen walaupun dia tak kerja kerjaan. Dia ada pencen tahunan. Jadi, tapi kalau tak keluar mengundi, nak undi siapa undilah. itu hak dia. Wajib. Tapi kita tak wajib. Tapi kita automatik wajib mengundi, wajib daftar. Ya. Menyebabkan peratus keluar mengundi itu akan kurang. Pasal apa? Sebab dia bukan minat nak mengundi pun, dia tak minat pun pilihan raya. Politik ni. Jadi yang ni sebahagian. Kita tolaklah dalam paling tidak pun ada 10% orang macam ni. Ya, baik. Yang keduanya, kesedaran. Kalau kita turun ke daripada 18 tahun kepada 18 tahun mengundi, kesedaran berpolitik tu mesti diberi. Jangan kita hanya benarkan dia mengundi tapi dia tak faham apa mengundi. Ya. Jadi subjek tentang negara, kenegaraan, kewajipan mengundi, memilih pemimpin, tanggungjawab pemimpin itu mesti dijadikan satu agenda. Bagi kita pilihan raya kali ini, kalau peratus keluar mengundi rendah, dia tidak mencerminkan hakikat sebenar.
Ya, betul. Dia tak mencerminkan. Suara rakyat, Suara rakyat. Kalau 46%, mana tak sampai separuh pengundi keluar mengundi. Jadi sebab tu kita nak target kita kali ni. Kalau boleh, kita nak lebih pada 80% Gitu. keluar mengundi. Jadi maknanya, kita bukan saja nak suruh pengundi-pengundi di Sipan Jeram, di Pulai tu balik mengundi, balik saja tapi mesti mengundi. Jangan balik saja mengundi, tidak. Ya, nak buat apa? Ni ada juga yang balik-balik. Balik tak? Balik. Mengundi tak? Mengundi tak mengundi. Jadi kita suruh balik, yang penting mengundi tu. Ya. Sebab tu kita bagi kemudahan pengundi luar pun boleh mengundi dan sebagainya. Jadi olehkan itu saya fikir Kesedaran. kesedaran. Yang keduanya, kempen kita bila kita balik mengundi, kita kena pastikan undi kita bernilai. Betul tu. Jangan kita bagi undi pada yang langsung tak ada makna. Ya, saya. Undi calon bebas contohlah. Yalah. Ya, apa makna? Undi PH tak ada makna. Yalah. Ya. Jadi yang dia menilai, yang integriti tinggi, Ya. yang kita bina negara, masa depan negara, ialah bersama dengan Perikatan Nasional. Ya. Sebab tu kita lihat, kalau seluruh ahli UMNO ada 3 juta. Baru ni dia dapat undi berapa ribu? 900 lebih kan? Tak sampai sejuta pun. Man 2 juta lebih ahli dia tak undi UMNO dah. Pasal apa? Dia hilang keyakinan. Hilang keyakinan. Ya. Kemana nak bawa parti? Jadi sebab tu saya tengok sekarang ni pun baguslah, sebab dia kata saya jumpa ramai kata saya UMNO Ustaz, saya tak sayang lagi UMNO sebab memang beranak-beranak tu dalam UMNO. Gitu Beranak UMNO macam mana kan? Sampai begitu. Dia kata tori darah pun biru lagi. Biru lagi. Tapi nampak yang biru tu dah muda sikit lah kata dia. Muda. Orang macam ni mereka sebahagian tu mereka nak mengundi Perikatan Nasional. Kami ucap terima kasih lah. Oh. Sebahagian lagi rasa kecewa. Bukan saja pengundi Melayu, dia orang Cina pun. Yelah, kita nak negara kita berintegriti. Ya. Orang Cina, pengundi-pengundi Cina, kita nak bawa dia memahami situasi. Jangan ditakut-takut macam yang moderator sebut tadi lah. Yalah. Gelombang hijau digambarkan kalau ini Taliban. Kamu kata, tuan-tuan tengok. Semua DAP lah. Tengok muka abang awang ni. Ada gaya Taliban lah ni. Tak ada. Tak ada. Janggut pun. Alah, ni kalau dia pergi Afghanistan, dia pun orang tak percaya Taliban. Bukan. Ya, tak ada remeh pun Taliban. Tapi sengaja ditakut-takutkan. Ya. Pergi ke Kelantan tengok. Sebab tu pengundi-pengundi Cina harus terbuka. Ya. Lihat realiti. PAS ni berdaftar sebagai parti politik. Kita tak ambil jalan lain. Kita masuk bertanding. Menang, kalah, kita kempen. Duit sendiri. Bukan kita radikal. Bukan radikal. Ekstrim. Ya. Saya pensyarah universiti dulu. Lama 14 tahun jadi pensyarah universiti. Ya. Kemudian kita semua ni bukan alih-alih apa tadi. Ya. Bukan calon-calon orang. Kaling-kaling. Bukan kaling-kaling. Ni pakar bedah ni. Pakar. Bakal budak. Pakar bedah yang masuk ni. YB Awang dulu dia bagi ekonomi. Bukan calon-calon Kaling-kaling manusia Nabi ni. Awang, Dia Awang lagi. Hashim lagi. Ya. Pendang pula. Pendang Kedah lagi. Hebat. Dia hebat-hebat dia. Hati awang ni tak ada dah. Tak ada Tapi, awang. tapi nama orang Awang ni memang nama manja lah. Itulah. Dulu-duluan mungkin anak sulung, anak seorang ikut dulu. Hati awang ni tak ada lagi dah awang. Awal Baik, lah. baik. Jadi saya nak sebut bahawa Ya. tak perlu bimbang dengan gelombang hijau yang cuba ditakut-takutkan. Sebenarnya nak kata DAP gelombang juga, hijau nak pun sebut kita tu petani lama. biru semua. Bagaimana hijau Macam ni? ni pakai pun takut lagi. Tu takut juga tengok. Jadi orang takut bayang-bayang. Takut bayang-bayang. Sebenarnya dia tak perlu takut lah. Tengok di Kelantan, tengok di Kedah, tengok di Terengganu. Apa yang dibuat untuk masa depan negara. Ya. Bagaimana kita turun. Walaupun tak ada peruntukan, bawah ya. Betul. Satu sen pun tak ada Ada sen. peruntukan. Saya di DUN. Kebetulan. DUN pun tak ada peruntukan. Parlimen tak ada peruntukan. Duit kita poket ni lah. Bayangkan. Bahasa macam Kedah susah. satu sen. Saya nak kongsi sedikit lah pengalaman dalam PAS lah. Kita di Pahang ada seorang tokoh besar kita almarhum. Ustaz Kasim nama dia. Ya, saya. Di Lipis. Oh. Ustaz Kasim ni setiap kali dia bertanding, bila parti putus dia bertanding, dia terpaksa jual tanah. Setiap kali bertanding, jual sebidang tanah untuk bayar deposit. Sebab dalam PAS deposit tu kita bayar sendiri. Besar pengorbanan tu Tuan bayangkan dia bertanding je, dia bertanding 5 kali. 5 kali 5 bidang tanah dijual. Setiap kali nak Setiap kali bertanding, jual. parti tak boleh sendiri duit. ya. Deposit kena buat sendiri. Hilang deposit, hangus. Bayangkan Saya tahun 99, bila saya dilantik jadi Pesuruhjaya, tahun 90, Ya. 99, saya pergi jumpa Ustaz Kasim. Almarhum Ustaz Fadil minta Ustaz Kasim bertanding.
Saya pergi jumpa dia. Don mana? Jengka? Di Lipis. Oh, di Lipis. Di Para Tengku. Kemudian dia sebut pada saya, dia kata, Ustaz, saya ada satu tapak rumah saja lagi. Ya Allah. Betul. Kalau parti arahkan saya bertanding, saya kena jual tapak rumah saya. Ya Allah. Betul. Jadi saya kata gini lah, Ustaz, saya akan refer balik pada Presiden. Ya, Saya tanya almarhum Ustaz Fadil, Ustaz Fadil kata, kalau macam tak apalah, kita kecualikan dia. gitu Sebab habis semua tanah. Ini dalam PAS. Ya. Berkorban. Bergadai, bergolok bergadai. Kita tak pernah sedia main di merah. Tapi kita perjuangan kena terus. Keadilan kena tegakkan. Integriti kita kena bina. Negara masa depan kita kena pertahankan. Kalau korupsi berlaku berluasa, cakap nak rasuah, integriti, tapi keliling kita, orang tengok. Ya. Sebab tu sekarang kenapa merosot? Siapa yang bergabung dengan AP merosot hubungan. Ya. Sebab orang hilang keyakinan. Sebab tu Perikatan Nasional kami tampil membawa hala tuju baru negara. Masa depan negara yang lebih gemilang. Ini jaminan kita. Ya, kita konsisten soal integriti, soal maruah, soal akhlak pimpinan. Ya, ini kita jaga. Tama-tama dalam PAS, kita bukan saja cek dengan polis, tak ada rekod dengan SPRM. Ya. Kita cek juga dari syar'i dia. Ya. Latar belakang dia ke mana. Mudah-mudahan calon kita Dr. Mazri ni calon terbaik yang kita tampilkan, dan insya-Allah saya yakin pengundi-pengundi si penjeram juga akan bersama-sama menyokong beliau. Bila mengundi? Hari Sabtu ni. Hari Sabtu. Besok ya. Betul, 9 hari bulan, hari besok. Besok dah Sabtu Ini ni. Besok, hari terakhir ni, last day lah ni. hari kempen terakhir. Finally. Keluar ramai-ramai Ya. dan mengundi kepada calon nombor 1 dia ni. Nombor 1. Nombor 1. Ya. Hebat. N13 Epan Jeram, Ya. calon nombor 1 Dr. Mazri Yahya. Ya, insya-Allah. Tadi nak minta sikit tazkirah hari Jumaat ni yang Ayatul Munafik tadi. Ni tadi biar awang ni dia hafal dah saja dia tu. saja Dalam kalau kita tengok pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bukan nak hakim ya. Ya, saya. Tapi kita ambil hadis ini sebagai pengajaran. Muhasabah- Semua orang belajar hadis ini. muhasabah untuk semua. Muhasabah untuk semua. Nabi sebut salasun man kunna fihi, arba'un man kunna fihi, arbaun, 4 perkara kata Nabi. Ada satu hadis tu 3 tanda munafik, ada satu hadis 4 tanda munafik. Ya. Iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Ya. Bila berjanji dia mungkir janji. Ya, berjanji mungkir janji. Ya, bila dia bercakap dia bohong, bila dia beramanah dia khianat. 3 3 tanda munafik. Yang Dan satu satu lagi riwayat hadis lagi tu? satu lagi tu, bila dia bertengkar dia nak menang. Dia Berlebih. tak boleh betul kat tak betul, berlebih-lebihan. berlebih-lebihan, melampau-lampau dalam pertengkaran, hingga dia langgar norma, langgar hukum. Jadi ini tanda-tanda munafik. Ya. Nabi kata siapa-siapa yang ada padanya salah satu, maka dia termasuk orang munafik yang jelas. Jadi kita tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Jangan sampai bila kita bercakap orang tak percaya. Ya. Cakap bohong. Bila kita bohong, sekali-sekala orang boleh. Tapi bila kita survey tengok, Ya. Bayangkanlah ya. jangan sampai tahap anak pun tak percaya. Isteri pun tak percaya. Kalau musuh politik tak percaya, okey lah kan. Bagi orang biasalah musuh kan. Ya. Ini jangan sampai kawan sendiri pun tak percaya dia tengok. Ya, kau percaya? Sebelum cakap lah kau tak percaya. Ya. Kau dah sampai macam tu kacau. Betul. Maknanya jangan sampai orang hilang keyakinan. Ya. Sekarang isu ambalat sebagai contoh. Kan? Ya. Dalam Parlimen Wabi Awang disebut tak termasuk dengan ambalat. Tak masuk ambalat. Tapi media-media di Indonesia lain cerita. Headline surat khabar Jadi semua. kita desak supaya kerajaan dedahkan Dia menafikan dokumen perjanjian sebenar supaya kita tahu apa masalahnya. Kalau kita buat yang betul, apa masalah kita? Kena telus lah Kena teluslah. Ini soal kedaulatan negara. Ya. Ya. Jadi sahabat-sahabat kita, serius banyak benda. Sebab kalau kita tak cakap jujur, Ya. orang petikai. Kecuali nah dokumen dia. Ya. Ini wallahi wabillahi watallahi no Anwar no DAP. Bersumpah. Betul langgar sumpah. Bila orang nak percaya? Kalau berjanji dengan Tuhan pun langgar, Ya. apa lagi orang nak percaya?
Saya fikir itulah soal asas kita. Ya, baik. Jadi usikum wa iyayalah, bukan untuk menghukum mana-mana Ya, pihak, tapi ambil hadis ni sebagai Dan muhasabah. kita pun nak jaga diri kita Ya, masing-masing ya. dan sebagainya. Kita bukan hidup dunia saja, kita Ya, ada satu betul, lagi alam yang akan menghisap kita. Wallahu alam. Saya kalau boleh kita sampai 1 jam, 2 jam pun tak puas dengan kedua orang tokoh kita ni. Tapi sebenarnya kedua orang tokoh kita ni memang sibuk dan selepas ni akan pergi ke Parlimen Pulai pula membantu kempen di hari terakhir di Parlimen Pulai. Jadi nampaknya kita sebagai penutup lah, saya nak minta 2-3 minit daripada kedua-dua tokoh kita ini untuk membuat kesimpulan dan kalau boleh rayuan sikit kepada pengundi-pengundi. Walaupun dah sebut tadi, tapi sebagai satu peringatan, satu rayuan untuk pengundi-pengundi kita membuat pilihan. Dipersilakan sebagai penggulungan lah penutup. Hebat. Tuan moderator kita ni dimulakan dengan saya, ditutup oleh yang berhormat Datuk Seri Timbalan Presiden lah. Memang cantik lah tu. Cantik Memang cantik. Hebat. Yang cantiknya Tuan moderator. Alhamdulillah. Saya Dia kena merayu lah sesungguhnya. Ya, saya. Saya merayu kepada semua pengundi-pengundi yang ada di Dun Simpang Jeram ini supaya besok hari, Ya. hari ini the final day, hari yang terakhir untuk kita berkempen, supaya besok pagi bagi tahu dekat anak-anak, suami, isteri, abang, adik, kalau ada bapa, mak lagi, kita bagi tahu, kita keluar awal untuk mengundi. Ini dah hak kita. Kalau kita tak keluar mengundi, kita sangat rugilah hak yang diberi. Ya. Kalau kita fikir balik hak mengundi ini, pasal kita teringat zaman nak pergi Mekah, dia kena ada visa, ada pasport, Betul. baru boleh pergi buat haji. Walaupun dalam Tak adalah rukun. dalam kitab tak sebut visa. Pasport, visa tak Tak ada. Tapi Kan, tak boleh rukun, tidak tak boleh. Rukun mesti haji ada. tu kan. Begitu juga sekarang ini, kita tidak lagi zaman berperang menggunakan senjata. Ya, saya. Untuk memilih pemimpin, untuk melaksanakan apa yang kita perjuangkan. Jadi kita perlu kepada hanya keluar mengundi. Itulah peperangan kita yang sebenarnya. Ya. Keluar mengundi pangkah. 10 minit je, 15 minit je masuk dalam bilik undi tu. Bukannya lama pun. Tapi walaupun 10-15 minit, kalau kita silap buat keputusan mengundi, kita akan menderita 5 tahun, bukan takat 5 tahun, 5-10 ni, daripada 60 tahun dah kita. Ya, Hari ini kita dapat kesan hasil daripada unhealthy practice by the previous government. Ya. Betul. Kan? Ya. Betul. Kita dapat kesan. Banyaknya bocor, banyaknya salah guna kuasa, Ya. banyaknya berlaku unhealthy practice dalam prudent management ini. Ya. So, oleh sebab itu, kita perlu buat keputusan yang kami telah menampilkan seorang calon yang sangat berintegriti, tidak ada masalah di segi ekonomi, gaji sebulan 6-70 ribu, ada sampai beratus ribu, tengok kepada kes lah. betul, Kan? betul. Jadi tak ada masalah. Tapi bila diperintahkan, apa tujuan dia? Tujuan dia nak minta tuan-tuan perempuan pengundi di Dun Simpang Jeram ini supaya keluar mengundi memilih seorang yang memang kita tahu dah, insya-Allah dia tidak akan tersilau dengan harta dunia, Ya. dengan wang ringgit, sebab dia dah menjadi kebiasaan. Dia Ya, dah ada cukup di segi ekonominya. Ya. Yang cuma dia nak redha Allah, Untuk merdialah berkhidmat. kita, Untuk untuk berkhidmat. berkhidmat. Ya. Dia nak cari pahala untuk dia dapat esok bila dia kembali ke zaman ke alam barzah, alam mahsyar besok ni, dia akan mendapat manfaat daripada apa yang. Jadi saya merayulah, terutamanya orang-orang Melayu Islam. Ya. Kita tahu orang-orang Tionghoa India ni, mereka tahu tugas tanggungjawab mereka. Ya, saya. Sebagai pengundi mereka akan keluar. Untuk orang-orang Melayu Islam di Dun Simpang Renggam ini, saya Simpang merayu Jeram. sekali lagi dengan ikhlas hati, saya minta sungguh-sungguh keluarlah mengundi. Bawalah anak-anak kita yang dah layak mengundi, yang cukup 18 umur ke atas tu, bagi mereka tahu tanggungjawab mereka untuk nak menjaga
negara kita, bangsa kita, agama kita di masa 20-30 tahun, 20-30 tahun akan datang, apa akan jadi sekiranya kita tidak mengambil tanggungjawab kita sebagai pengundi yang yang mempunyai kuasa untuk kita sebagai alat perang dalam menentukan pemerintahan negara dan juga memilih pemimpin. Sekian. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Yang Berhormat Datuk Awang Hashim. Masya Allah tuan-tuan, puan-puan, para penonton. Ni Datuk Awang ni daripada awal lagi sebelum penamaan calon. Boleh katakan berkampung di Sempang Jeram ini. Dan ni sekali dia pergi ke... Dia ada satu lagi yang mungkin dia tak beritahu. Ada lagi ya? Ada. Isteri dia pesan jangan balik selagi tak menang. Isteri pesan Jangan balik selagi tak menang. Selagi tak menang. Wah, ini hebat. Saya sangat susah hati. Itu susah hati. Susah hati. Doa tu yang Susah hati, lawan dia seronok. Tapi saya rasa senang hati sebab insya-Allah kita akan menang. insya-Allah kita akan menang. Jadi Insya-Allah boleh balik. rayuan daripada YB Datuk tadi supaya dapatlah tuan-tuan, puan-puan, pengundi-pengundi menyambut dan juga menunaikan hajat daripada Datuk. Bayangkan daripada utara ke selatan, bukan dekat, berkampung di Johor Bertuah kita. Jadi YB Datuk Seri Tuan Ibrahim daripada tugas di luar negara bergegas pada pagi semalam untuk datang menyampaikan ceramah. Bayangkanlah pengorbanan pemimpin dan boleh katakan pimpinan Perikatan Nasional di peringkat pusat daripada jauh dan dekat datang berkampung di Sempang Jeram dan Pulai. Ini harapan sangat tinggi untuk memenangkan calon kita di Dun Sempang Jeram dan juga di Parlimen Pulai. Jadi minta Yang Berhormat Datuk Seri membuat penggolongan dan juga apa-apa berbentuk nasihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Silakan. Okey, terima kasih untuk penggolongan penutup. Yang pertama sekali sebenarnya sebahagian mungkin kita perlu beritahulah. Sebenarnya petugas-petugas Perikatan Nasional ni jauh dekat datang dan duduk di sini, berkampung, turun setiap hari dengan peruntukan duit masing-masing. Kita tidak dibayar, kita tak ada peruntukan, tak diberi pun walaupun 1 sen kepada petugas parti kita ni. Ini kita kena faham bahawa mereka datang sukarela, duduk di sini dengan duit poket sendiri, nak tengok Simpan Jeram dan Pulai ni kita mencapai kemenangan. Bukan dibayar, bukan diupah. Bahkan masing-masing keluar dana sendiri, duit poket sendiri, sewa rumah bayar sendiri, makan confirm lah duit sendiri. Maknanya semua tu datang nak lihat Simpan Jeram dan Pulai ni bersama dengan arus perubahan yang sedang melanda negara, iaitu bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi akhirnya saya nak pesan 2-3 perkara. Yang pertama sekali, Sekejap Datuk Seri, sebelum akhir tadi saya membaca respon daripada pendengar kita. Salah seorang pendengar kita, penonton kita live ini, namanya Ziad Zakaria. Dia menyatakan Ustaz Kasim yang Datuk Seri sebut tadi adalah ayah mertua saya. Masya Allah. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi baru tahu cerita ini. Jadi betul Datuk Seri, memang cerita-cerita tu perlu untuk generasi anak cucu. Pengorbanan orang-orang dulu dalam perjuangan. Maaf cakaplah, macam kita ni, saya sendiri pun dah zaman mudah. Merasalah juga jadi wakil rakyat satu penggal. Dan deposit pun parti bayar. Parti bayar. Itu apa semua. Maksudnya, bayangkan pengorbanan orang dulu. Ini dia respon, dia dengar tadi. Okey, terima kasih Ziad. Sangat syahdu kita dengar tu. Sebenarnya di sebalik kisah-kisah yang tersembunyi ni banyak lagi kisah-kisah yang menarik sebenarnya dalam perjuangan PAS ni. Hebat mereka yang telah merintis jalan kepada politik negara kita. Bukan mudah bukan mudah kita hingga hari ni kita hanya tinggal keluar mengundi, undi lepas tu balik. Takkan tu pun tak boleh buat. Takkan itu pun tak boleh buat. Jadi
oleh kerana itu saya merayu pada semua pengundi, pertama sekali awasi provokasi, Ya. elakkan sebarang provokasi. Jangan dilayan lah. Jangan dilayan Provokasi. sebarang provokasi dalam media sosial ataupun secara fizikal, Ya. secara terbuka. Dan hingga setakat ni alhamdulillah perjalanan kempen sangat berjalan lancar Ya. dan tak ada insiden-insiden yang kita tak ingin bagi. Ini dah kematangan politik Malaysia. Alhamdulillah. 4 kali tukar Perdana Menteri pun okey. Kalau 5 kali pun saya rasa okey, dah ada pengalaman 4 kali. Kalau 5 kali pun Tak ada okey. masalah, Tak ada eh? masalah. Tak ada huru-hara, Tak ada huru-hara. kecederaan, tak ada bergaduh. 5 kali. Gaya-gaya. Gaya-gaya tu, Saya tengok cuaca tu memang nampak macam tu lah. InsyaAllah. Biasa je ada cuaca dia lain sikit. Saya Lain tengok lain lah, macam tu. jadi tak ada apa-apa. Ya. Compare dengan negara lain. Pada apa kita ada masalah perkauman, kaum berbeza. Tapi bila politik, rakyat kita matang. Tukar Perdana Menteri tak apa. Tukar kabinet, okey. Kita bersyukurlah maknanya politik Malaysia ni matang. matang. Sebagai contoh ya. Ya. Bila penyokong UMNO, ahli-ahli Parlimen UMNO tarik sokongan pada Tan Sri Mahyudin, Ya. Samiduddin hilang sebagai jawatan sebagai Perdana Menteri. Dia boleh calonkan Datuk Seri Ismail Sabri daripada UMNO sebagai Perdana Menteri. Dia tak berdendam dengan Tak UMNO. berdendam dengan UMNO. Tak Terbuka. marah UMNO, terbuka. Lapang dada ya. Kalau kita, kalau UMNO yang tarik sokongan hingga kita tumbang, apa kita lantik UMNO? Tapi demi negara, demi kestabilan, tak apa. Masya Allah. Kekal kabinet yang ada, Ismail Sabri you pegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Walaupun yang menumbangkan Tan Sri Mahyudin ialah UMNO. Ya. Sebab tu bagi kita, rakan-rakan kita daripada UMNO, Ya. saya ada banyaklah pengalaman YB awal waktu kita dalam MN, kita duduk bincang bersama. Mereka sangat seronok suasana ini. Saya maaf cakaplah Datuk Seri. Masa Datuk Seri menyampaikan khutbah Jumaat di kali PWTC, menangis menteri-menteri UMNO, pemimpin-pemimpin. Ya, Bayangkan kita nak. itu, tapi itulah. Tapi sayanglah. Sayang. Kita, sebab tu bagi kita, kawan-kawan kita daripada UMNO, mereka tahu siapa angkara, siapa punca, kenapa jadi macam ni. Ahli-ahli UMNO tidaklah semua macam tu kan. Ya, semuanya Pemimpin tu. dia. Ya, ramai yang sama Pemimpin dia. pun satu dua je. Satu dua orang je. Dan kita yakin kita, sebab tu bila ada bekas ahli parlimen cadang supaya penyatuan, saya kata bagi PAS, ummah ini perlu bersatu. Ada masalah, ada beza pendapat. Kita suami isteri pun bergaduh kan. Ya. Lidah kata Piramli apa kata Qala Piramli, sedangkan lidah lagi tergigit. Ya. Ini kan pula suami isteri. Ya. Jadi biasalah ada masalah kecil tapi kita boleh urus. Boleh urus. Boleh urus. Ya. Sebab tu perlu rakyat merasai kepimpinan baru. Ya. Dah lama dah bawa BN, dah rasa macam mana BN nak merintah. Ya. Kita pun dah rasa dah macam mana PM merintah. Sampai masa kita beri peluang kepada Perikatan Nasional. Ya, saya. Sebab tu Dr. Mazri calon kita hantar isyarat clear. Ya. Pengundi jangan terlibat provokasi, keluar tenang-tenang besok hari mengundi. Takut cuaca tak menentu sekarang, keluar pagi lagi baik. Ya. Keluar lebih awal, masuk bilik petak mengundi, kita dengan Tuhan pada masa tak ada siapa yang tahu. Ya. Pastikan undi anda kepada Perikatan Nasional, calon kita Dr. Mazri calon nombor 1. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kita keluar. InsyaAllah mudah-mudahan undi kita mampu menolong, membantu, menobatkan tokoh besar kita ini sebagai ahli Dewan Negeri, mewakili tuan-tuan di Dun Sipar Jarang dan di Parlimen Pulai insyaAllah. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada dua orang tokoh kita, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, dan juga YB Datuk Awang Hashim, Ahli Parlimen Pendang, Jawatankuasa PAS Pusat. Kita sangat bertuah tuan-tuan, puan-puan dan juga penonton-penonton program ini. Pada hari ini mendapat dua orang tokoh tetamu kita, hari Jumaat pula yang penuh dengan keberkatan. Moga-moga apa yang kita bicarakan pada pagi ini menimbulkan kesan yang sangat baik dalam jiwa kita semua, dan semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa pada hari esok pengundi-pengundi di Dun Sempang Jeram ini dan juga di Parlimen Pulau, di Parlimen Pulai untuk mengundi calon
daripada Perikatan Nasional. Saya tak berapa jauh lah macam YB Awang, Datuk boleh jauh saya Johor Baru pun 2 jam lebih juga, dekat 3 jam. Berkampung di sini daripada sebelum penambahan calon sampai sekarang. Ini pun dekat Dan- juga. Saya ada dekat. ramai. Ada. Ni Ya. nak tanya, orang pun pesan jangan balik selagi tak menang ke? Lebih kurang itulah. Lebih kurang gitu. Rumah mana tu? Dah tahu lah. Dia rumah ada. Senasib lah ni, dua sendun. Tak apa lah ya. Jadi ini maknanya saya nak sebut tadi, orang kata Ustaz 9 hari bulan, petang ke nak malam nak balik ke, biasa gitu dah penat kan. Ya, apa Tapi ni? saya kata saya stay sampai 10 hari bulan. Bukan Sebab lebih pun tak nak apa ni. meraihkan Balik- kemenangan. Balik pun tak ada apa. Iyalah. Balik pun tu pun tak balik. Balik pun tak apa Jadi ni. kita Mengawal mu nak balik meraihkan sama. kemenangan, dan insya-Allah kita yakin dengan doa daripada sidang hadirin hadirat tuan-tuan dan puan-puan, semoga kita diberikan kemenangan di dunia dan akhirat. Jadi kita minta doa ringkas lah. Wabi awang doa makbul sikit. Ya. Lebih orang boleh? Boleh? Jangan baca doa makan sudahlah. Silakan doa ringkas. InsyaAllah. Silakan berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Amin ya Ala Allah. alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu Amin ya Allah. Amin ya Allah. Islam muslimin wal mujahidin wa fi Amin ya Allah. di Malaysia wa fi PRK Simpang jeram. Simpang Jeram Amin ya Allah. PRK Pulai. Amin. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu Amin ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman. Allahumma ya bil iman wa mitna bil iman wa syurna bil iman. Amin ya Allah. Amin. Wa qadim lana min al-jinn ma iman. Ya Rahman. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pada esok hari, Amin. hari mengundi. Ya Allah, ya Tuhanku, bukalah pintu hati pengundi-pengundi di Dun Simpang Jeram ini untuk mengundi, memilih yang terbaik kerana agamamu, bangsamu dan negara tanah air. Amin ya Ini Allah. adalah perjuangan untuk menentukan keadilan kepada semua pihak, insya-Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kebaikkanlah cuaca pada esok hari Amin ya Allah. untuk kami menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi dengan penuh lancar dan mudah, Amin ya Allah. insya-Allah. Dan berilah kemenangan kepada perjuangan kami, Amin ya Allah. kepada Perikatan Nasional Amin. ya Allah. dalam kita menghadapi PRK di Dun Simpang Jeram dan juga Parlimen Pulai ini, insya-Allah. Amin ya Allah. Ini akan menggerakkan kemenangan di sini, akan menggerakkan satu reformasi keadilan yang telah berakar umbi dengan penuh kesusahan yang ditanggung oleh rakyat. Engkau jauhkanlah negara kami Amin. bala-bala seperti mana COVID-19 yang kami hadapi Amin. masa lalu. Amin ya Allah. Janganlah kamu balakan kami, ya Allah. Amin ya Allah. Janganlah dibalakan kami, ya Allah. Amin. Perkara yang kami tidak mampu. Amin ya Allah. Berilah keberkatan dan kerahmatanmu kepada negara kami dan juga pengundi-pengundi esok. Dan insya-Allah mereka bukakanlah hati mereka besok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar Amin. wa qina adzabal qubur wa qina adzaban mahsyar. Amin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa Allahumma sahbihi. shalli wa sallim alaihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa la mursalin walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Sallallahu da'watul musafir mustajabah. Insya-Allah. Doa orang musafir itu mustajab, dimakbulkan. Jadi alhamdulillah dengan doa daripada YB Datuk Awang Hashim dan doa kita semua daripada Datuk Tuan, Datuk Seri Tuan Ibrahim. Jadi insya-Allah kita yakin pertolongan akan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan meraihkan kemenangan pada 9 hari bulan nanti, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada kedua orang tokoh yang kita undang pada pagi ini. Terima kasih pada semua penonton-penonton dan khususnya pengundi-pengundi yang mengikuti siaran ini.
Jadi sebenarnya moderator daripada tim penerangan ni ramai yang berkaliber. Tapi entah macam mana hari ni dia minta PJ. Pesuruhjaya jadi moderator. Betul lah tu. Sebab maklumlah nak menyoal orang besar-besar, orang hebat-hebat. Jadi Kena orang besar juga. kena orang besar juga, tapi besar badan aja lah. Puang-puangnya. InsyaAllah. Puang-puang dia yang besar juga. Ada juga. Jadi kita tutup dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd.